pilih 2Y, kita buat macam ni. Katakan kepada Y sama dengan 300. Okay, so kita nak gantikan dalam persamaan tadi. Jadi C sama dengan C okay, C sama dengan 100. Sorry, our reporter haven't record yet. Tolong record lagi. Sorry, Allah record, sorry. Lupa lah. Okay, so jadi kita gantikan nilai B ni, kita tahu tadi kan, kita tahu kan. So Y ni kita jadikan 100. So kita akan dapat 300Y. Sorry, 300Y. Okay, 300Y. Kita akan dapat 100 tambah 300B. Okay, sini adalah C. Okay, so kita katakan kita ambil Y yang kedua adalah sama dengan berapa? Nak hubung 500 contohnya kan. Kita buat benda yang sama juga. Gantikan 500 ni ke dalam Y ni. Kita akan dapat C sama dengan 100 tambah 500B. Jadikan ni equation 1. Ini equation 2. So kita settlekan, kita akan dapat nilai B. Betul? Okay, so kita try. Okay, so jadi 100 tambah 500B sama dengan 100 tambah 300B. Okay, jawapannya si kosong sebab 100 potong kan. Okay, tak apa, kita tuliskan dalam kita buat macam 500 B tolak 300B equal to kosong lah. So itu jadi 100 200 sama dengan kosong. So memang B sama dengan kosong. Kita boleh cik dulu lah. Okay. Sekejap. Dia ada dua keadaan lah, sama ada kita boleh try dengan nilai Y tadi. Ataupun yang keduanya mungkin diberi nilai C dia untuk kita dapatkan nilai B dia sendiri. Dan satu lagi cara, kita boleh cari dia punya perubahan kat sini untuk dapatkan nilai kesimpulan dia. Okay. Okay, itu just cara yang tapi dalam exam tak ada macam ni. Nasi saya just nak terang macam mana dia dapat nilai A dengan B tadi. Okay. Okay, saya sambung lagi slide. Okay, so kalau saya cakap satu cara kita dapatkan kecerdasan perubahan C dan juga perubahan Y ni untuk dapatkan nilai slope dia. Okay. Okay, so kita teruskan. Okay, so tadi pasal saya cakap nilai B tadi biasanya takkan sama dengan 1. Okay, so dia mesti kosong pun something sebab okay, dalam pendapatan kita, of course kita akan ada certain part untuk menyimpan, certain part untuk perbelanjaan, betul? Okay, so sebab tu dalam kita punya equation persamaan yang C equal to A plus BY tu. Okay, dia nilai yang B tadi tu katakan 0.8% adalah untuk penggunaan lagi 2% lagi 20% tadi 0.2 lagi
adalah untuk simpanan. Okay. So kalau kita nak dapatkan nilai percakapan dia, maksudnya nilai B tadi, 0.8 tadi kita tambahkan dengan 0.2, dia mesti equal to 1. Kalau sama dengan 1. Okay. So untuk yang 0.8 tadi, kita panggil MPC. Yang B tadi kita panggil MPC. Okay. Kalau untuk sebab anti formula C kan, tapi kalau untuk saving, bahagian saving, dia yang B dia adalah 0.2. Kita panggil MPS. Okay, boleh? Sekejap saya tunjuk equation tu. Jadi kita dah tengok dari tu kan. Sekejap faham ni equation tu saya buat tadi. Okay, kalau perasan, kalau kita tengok pada keluk ni, garis graf ni, okay, yang atas ni adalah untuk penggunaan, yang bawah ni adalah untuk saving. Okay, so biasanya saving, tadi kalau kita kata nilai constant dia untuk consumption, dia akan bermula dengan yang paksi Y kan. Dia adalah benda positif. Pada waktu kita kata equation yang equation consumption tu positif, 100 tadi, dekat saving ni mesti negatif 100. Okay, sebab kalau lepas ingat tak calculation yang ini? Y itu pendapatan aggregate income equal minus 2 minus C equal to S. Sebab tu bila consumption positif pada nilai constant tadi, dekat sini mesti negatif. Sebab pendapatan pendapatan kosong ni dekat paksi ni lah kan, paksi Y ni kan. Pada pendapatan kosong, sebab ni pendapatan kita kosong, penggunaan adalah 100. So, saving kita adalah negatif 100. Seperti macam kita tak ada duit, kita tak ada pendapatan, tapi kita menggunakan duit yang ada untuk kita belanjakan. So, macam kita tarik duit saving tadi untuk kita membeli barang. So, jadi saving kita negatif lah. So, benda ni akan berlaku sehinggalah mencapai kepada keseimbangan pendapatan, di mana Y ni, apabila Y tolak dengan C, F dia equal to 0. Itu kita panggil titik keseimbangan. Okey, di mana berlakunya kesinangan ataupun kita kata gamisan AE dengan gamisan 45 ni bersilang. Itu adalah titik keseimbangan. Okey, so nanti kita akan tengok dalam nantian macam mana yang benda ni berjabat. Okey. Okey, itu untuk C lah. Okey, ni kita pergi tengok untuk I pula. Okey, biasanya investment dia adalah kalau dalam bentuk graf, dia adalah garisan yang berdaftar. So, contohnya lah, kita ada duit sebanyak 100,000. So, kita akan invest duit 100,000 tu ke dalam firma kita kan. So, kita takkan ada 100,000 tambah apa-apa, tak ada. Biasanya 100,000 lah. Okay, tapi kalau penggunaan ni lain, ada bagi kita, ada portion kita simpan, ada portion kita guna. Berbeza dengan investment, kita akan guna terus je. Sebab tu dia punya graf adalah mendatar. Okay. Okay, ni bisa di-explain dah itu kan. Okay, so kita masuk kepada yang ni saya explain. Okay, katakan diberi C sama dengan 100 tambah 0.75Y dan diberi R equal to 25. So, first kita kena cari nilai Y dahulu. Berapa nilai keseimbangan Y tadi. So, kita kena buat Y sama dengan C plus I. Cara ingat ketiga formula ni dua sektor tadi kan, C plus I kan. So, kita buat Y sama dengan C plus I. Jadi, kita bentukkan equation tadi. Kita dapat Y sama dengan 100 yang bawah ni. Y sama dengan 100 tambah 0.75Y tambah dengan 25. 25 ni adalah investment tadi. So, kita
settlekan calculation ni, kita akan nampak Y sama dengan 500, iaitu pada keseimbangan tadi 500. Okey, yang ini pun, yang ni kita dah bincangkan kan, nanti lah saya tahu. Okey, so katakan di table Y, kita bagi, kita tadi bagi table, aggregate output dia daripada 100 sehinggalah 1000, 100, 200, 400, 500, 800, 800 dengan 1000. Okay. So aggregate consumption tak diberi. Sorry, aggregate consumption adalah di atas tadi, C sama dengan 100 tambah 0.75 Y kat sini. Dekat atas ni. And then investment diberi 25. Maksudnya kalau 100 pun 25, kalau 200 pun 25, kalau 1000 pun 25. So selebihnya ni kita kena cari sendiri. Untuk dapatkan EE, kita buat C plus I. First kali kita kena cari nilai C dulu. Okay. So bila dapat nilai C, baru kita boleh cari AE. Macam mana nak dapat nilai C? Yang pertama, kita ambil equation ni. Y ni kita gantikan dengan nombor satu ni. Kalau 100, kita ganti dengan 100. Kalau 200, kita ganti dengan 200. So kita akan dapat jawapan di C. Okay. And then, kita proceed ke aggregate expenditure. So, aggregate expenditure equal to C plus I. Bila C plus I, kita nak dapat nilai ni, kita tambahkan dengan investment, kita akan dapat nilai dia, AE dia. Okay, so untuk sini dah settle. Bahagian 4, okay, nombor 5 pula, kita nak dapatkan unplanned inventory change, perubahan inventory. So, kita ambil nilai Y, Y yang di depan ni, kita tolakkan dengan nilai AE tadi. So, kita akan dapat sama ada negatif ke, kosong ke ataupun positif. Okay, so bila kita dapat nilai tadi, kita tentukan sama ada di equilibrium ataupun tak. Macam saya cakap tadi, dalam equilibrium, nilai AE ni mesti sama dengan nilai Y. Dan kena make sure perubahannya pada keadaan kosong. Itu baru kita bagi keseimbangan. Okay. So kalau kita tengok the next table, okay, yang ni demi jawapan dia. Keseimbangan tercapai pada Y sama dengan 500. Okay. Tengok Y sama dengan 500 kan. Kita kata Y mesti sama dengan AE kan. So 500 kan. So dia punya inventory dia mesti sama dengan kosong. So maksudnya dia adalah keseimbangan. Yang lain memang tak seimbang. Okey tak? Okey, yang ni untuk saya tengok lagi hanya macam mana. Okay, so the multipliers, okay, multipliers is the ratio of the change in the equilibrium level of output, which is to a change in some exogenous variable. Okay, so kita kata dia kita kata kepada perubahan yang berlaku dalam multipliers ni, ataupun kita kata nilai pengganda, kita nak tengok sebanyak mana apa nilai tadi akan mempengaruhi ekonomi kita. Okay, so kita bagi nilai multipliers ataupun dalam bahasa lain ni adalah nilai pengganda. Okay, kejap saya bagi yang ini penerangan dia. Penerangan dia nanti boleh baca. Saya tunjuklah dengan keluk yang kita, dengan graf yang kita gambar sendiri nanti. Okey, untuk dapatkan nilai multipliers atau nilai pengganda, dia ada dua formula. Yang pertamanya adalah 1 bahagi dengan MPS ataupun 1 bahagi dengan 1 tolak MPC. Okey, sebab 1 tolak MPC sama dengan MPS, betul tak? Kan? So, sama ada 1 bahagi MPS ataupun 1 bahagi 1 tolak MPC. Kita akan dapat nilai multipliers di pengganda tadi. Okey.
So, itu untuk bab 4. Okey, so dalam bab 5 ni dia melibatkan cabur dari kerajaan iaitu perbelanjaan kerajaan. Tadi kita tengok C plus I, sekarang ni ada plus G pula dan juga cukai. So chapter 5 kita tengok the government and fiscal policy. So fiscal policy is the government spending and tax policy. Okay. So biasanya fiscal policy ni melibatkan cukai ataupun perbelanjaan kerajaan. Okay. And then yang keduanya kita ada monetary policy. Okay, the behavior of the Federal Reserve concerning the nation's money supply. So monetary policy dia of course melibatkan dengan kewangan. So person tak dengar tak bahawa ni berita tentang OPR. OPR tu adalah kadar apa kita panggil kadar operational rate semalam malam, something macam tu. So dia memang dia akan memberi kesan kepada kita punya interest rate, kadar bunga. Okay, so katakan bila OPR tu naik, kalau bersama dengan orang yang ada loan buat pinjaman, dia orang akan mesti move. Sebab dia kata bila OPR tu naik, of course dia akan ada bayar lebih tinggi. Mungkin sebelum ni mungkin dia bayar dalam 200 bulan. Tiba-tiba OPR naik, dia kena bayar dalam 220. Jadi bayaran tu dia akan naikkan sikit lah. Okay, so OPR tu tujuan kita, dia adalah monetary policy lah tu. Tujuan dia untuk kita nak kembalikan ekonomi kita ke arah stabilan balik. Okay, bila kerajaan naikkan OPR, memang kita tengok dari segi sudut pinjaman loan, semua dia kita nak bayar oleh mahal. Tapi dari segi ekonomi kita, itu adalah satu benda yang baik lah. Dia adalah kita nak ke arah stabilan ekonomi balik. Okay. Okay, so macam saya cakap tadi, dalam fiscal policy ni melibatkan dua, iaitu government purchase dan juga tax ataupun kita kata satu lagi disposable income. Disposable income ni dia melibatkan pendapatan selepas kita tolak cukai. Okay. Okay, tax ni apa? Kita tahu tak tax? Cukai. Cukai itu adalah kita bayar transfer pembayaran yang kita bayar kepada kerajaan ataupun dibayar kepada pihak lah untuk kita dapatkan perkhidmatan dia ataupun kita menggunakan produk yang dihasilkan tadi. Okay. Contohnya kalau kita beli barang import, of course kita tahu kena cukai. So sekarang ni kalau kita pergi makan dekat KFC ke mana pun, still kena cukai. Itu mungkin cukai perkhidmatan lah. Sebelum cukai yang sekarang ni, pernah dengar tak cukai SST? Okay, SST tu memang itu kita kenakan sebagai cukai juga. Itu kalau kita beli barang, setiap barang yang kita beli tu akan dikenakan 6% cukai. Itu yang sebelum ni lah. Sekarang ni dia kembali kepada sistem lama. Sistem yang baru ni aku punya tak. Tapi dia kembali balik lah ke cukai yang baru ni. Okay. Ini pula yang sama. Okay. So kalau kita tengok kat sini, equation untuk AE adalah AE sama dengan C plus I plus G. Okay, bila melibatkan campur dengan kerajaan, dia akan ada G kat belakang ni. Okay. Sama macam investment juga, perbelanjaan kerajaan adalah sifat mendaftar lah. Kalau kita tengok, kalau kita pendapatan kita RM1,000 pun, perbelanjaan kerajaan masih sama. Kalau kita tingkatkan kalau pendapatan kita meningkat ke RM3,000 pun, perbelanjaan kerajaan masih sama. Sebab apa? Sebab perbelanjaan kerajaan tak mempengaruhi kita punya pendapatan. Tak mempengaruhi kita punya
penggunaan kita lah. Sebab itu adalah pembelanjaan kerajaan. Okay. Okay, so ini adalah tadi pembelanjaan kerajaan. Sekarang ni kalau kita melibatkan cukai pula, cukai dekat mana dia punya efek dia? Kesan dia dekat penggunaan. Sebab kita pengguna, bila kita beli barang, kita yang kena cukai. Okay, so kesan dia dekat penggunaan. Itu kita dah sebagai pengguna. So, pengguna untuk penggunaan, untuk consumption dia akan berubah bila melibatkan cukai. Sebelum ni kita tengok C equal to A plus B kan, B1. Tapi bila melibatkan cukai, bila ada cukai, dia akan jadi C equal to A plus B YB. YB tu bermaksud Y tolak T. Okay, so macam mana nanti kita akan tengok dengan dalam segi latihan. Kita akan buat sekejap latihan. Okay, jadi penerangan ni sama juga macam yang sebelum ni. Okay, investment, the government can affect investment behavior through its tax treatment of utilization and the other tax policies. When investment depends on the interest rate, because of which we continue to assume a fixed purpose of this sector. Okay, so dari segi cukai ni memang bergantung juga lah kepada interest rate dan juga faktor-faktor lain lah. Okay, cukai ni boleh jadi bernilai fix tetap ataupun dia boleh jadi bentuk equation juga. Okay, so kita akan tengok nanti, tapi masa ni saya tak fokus kepada cukai yang berbentuk equation lah. Cukai yang memang kita buat tetap. Okay, nilai dia tetap. Okay. Yang ni sama juga macam table yang awal tadi. Kita cari yang diberi nilai Y. Okay, so diberi nilai Y. And then diberi nilai C, equation C kan, 100 sama dengan 0.75 Y tadi kan, yang awal tadi. Okay, so diberi I, diberi G, diberi nilai tax. Tax ni adalah kita kata apa? Yang bersifat fix lah. Okay, so macam mana kita nak kena settlekan satu persatu. Okay, so yang dekat, yang online boleh tak ambil gambar ni dulu? Sebab nanti saya nak stop sharing, kita nak guna whiteboard. Okay, jadi kita tahu C equal to 100 tambah 0.75 Y. So kita tengok dari table tadi yang saya suruh, yang online boleh tengok table yang saya tengok gambar tadi. Okay, so diberi T dia sama dengan 100. Okay. And then diberi C sama dengan G apa? 100 juga kan? Okay, diberi I 100. Okay, so bermaksud daripada pendapatan sahaja yang berubah, T tetap, G tetap, I pun tetap. Okay, so dia ada dua kaedah lah, sama ada bentuk macam ni diberi dalam soalan ataupun diberi dalam bentuk saya buat tadi.
Tapi kalau diberi dalam bentuk macam ni, dia bagi nilai C berapa, T berapa, G berapa, I berapa. Okay, first kita kena dapatkan keseimbangan pilot tadi. So kalau kita tengok, kita lukis graf tadi. Ni KE kan? Okay, sini Y kan? Okay, sini adalah garisan 45 darjah. Y sama dengan KE. Betul? Okay, sini adalah garisan AE sama dengan C plus I plus G. So sekarang ni kita tak tahu kat sini berapa. Betul tak? Kita tak tahu kesilangan kat sini berapa. Okay, so macam mana kita nak tahu untuk yang ini? First sekali, okay, kita kena dapatkan bila disukan, automatik nilai Y ni akan jadi Y ni lah. First sekali, kita kena dapatkan, kita kena bentuk balik persamaan C dulu. Sebab dia ada Y dan dia ada T dalam ni. So, C sama dengan 100 tambah 0.75 Y tolak T. Okay, so jadi 100 tambah 0.75 Y tolak 100. So, berapa jadi? 100 tambah 0.75 Y tolak dengan 75. Itu kan? 75 sama dengan 25 tambah 0.75 Y. So, ni adalah equation C yang terbaru. Lepas ada sukan. Okay. Okay. Step yang pertama ni. Okay. So, step yang kedua. Kita buat okay. Y sama dengan C plus I plus D. So, kita gantikan C dengan yang baru. I dengan 100, G dengan 100. Okay. So, cuba masukkan Y sama dengan 25 tambah 0.75 Y tambah dengan I berapa tadi 100 tambah dengan C 100. So, kita settlekan, kita dapat apa? 225 plus 0.75 Y. Okay. Y tolak 0.75 Y sama dengan 225 0.25 Y itu 225 kan? Y sama dengan berapa? Cuba kita kira tak? 9. 9 sama dengan 9. 900. 900 kan? Ya, betul. Saya silakan break. Okay. So, bermaksud dekat sini, keseimbangan dia adalah 900. Dekat sini pun mesti 900. Okay. Okay. So, katakan okay, kat sini berapa? Tak. Okay, cuba tengok kat sini. 225. 225 kan sebab kalau dia je. Kalau Y. Cuba cari kat sini berapa. Sebab kalau C 25 kan. So kalau C, tapi ini bukan C sebab dia merupakan C plus I plus G. Ataupun tengoklah pada keadaan kosong, kita gantikan Y sama dengan kosong. Tadi equation tadi, kita bentuk balik equation tadi. Equation
Okey, pada Y sama dengan kosong, berapa dapat? Masuk kat sini. Macam kosong. Kita buka sini kejap. Sini simpan ganti Y sama kosong, berapa dapat? 25. 25 atau yang tu? Saya ni yang kisah tak sepatutnya kita member. Okey. Betul. Okey. Okey, yang tu Y. Okey. Yang ni kalau bentuk, kalau dia berada dalam bentuk equation macam ni, serta kita macam ni. Okey, katakan, yang ni katakan government expenditure adalah 100. Okey, tapi katakan sekarang ni government expenditure ni meningkat daripada 100 kepada 200. So, cuba guna kaedah yang sama. Okey, untuk dapatkan pada 200. Okey, bila dikatakan ini 200, saya tak boleh buat dah lah. Sebab bukan T yang berubah kan? T yang berubah, saya kat sini saja. Cuba tengok bentuk ni kat atas atau ke bawah. T yang berubah 200. Akan jadi atas sebab Y adalah 1300. Y 1100. Segi kan? 1300. 1300. So dia akan naik sini lah kat atas. Okey. Sini. Katakan 1300. So bermaksud bila government expenditure meningkat, graf ni akan meningkat. AA akan jadi AA 1. Okey. Okey, macam tu juga katakan investment meningkat ataupun T yang meningkat, kita perlu calculate semula lah. Tapi kalau T yang meningkat, kita kena mula daripada T meningkat atau berkurang, kita kena mula daripada sini. Oh, macam ini. Tapi kalau katakan T ataupun I yang meningkat ataupun berkurang, kita akan terus boleh ke sini. Okey. Ni lebih kurang lah macam saya terus tarik kepada apa nama? Konsep asal terus lah. Boleh ikut tak? Ada rasa pening ke okey? Yang calculation macam ni. Okey. Okey, tadi kita bagi dalam bentuk equation dengan maklumat dia bagi C apa, I apa, G apa, T apa kan. Okay, tapi satu lagi keadaan macam dalam table ni. Okey, so diberi biasanya kalau dalam table ni dia akan ada maklumat yang diberi lah. Okey, dia akan bagi biasanya Y dia akan bagi. Okey, kalau dia tak bagi pun kita boleh buat sendiri. Kita boleh guna try and error lah. Okay, tapi biasanya jangan risau dia akan bagi. Okay. Y dia bagi. Nilai teks dia akan bagi. And then persamaan untuk C consumption dia akan bagi. Dia beri. And then I pun akan diberi. G pun akan diberi. Sama macam kes dengan yang tadi. Okay, cuba yang tadi tu dia kita kena calculate satu persatu. Kita kena dapatkan keseimbangan terus. Yang ini kita kena isi setiap table tadi. Okay.
So kalau katakan dia beri macam ni, saya kata tadi dia beri, dia akan bagi Y, dia akan bagi T, dia bagi C, dia bagi I, dia bagi C. So yang selebihnya kena cari. Okey. Cuba kena ingatlah. Okey, disposable income formula dia apa? Okey, kalau consumption tak apa, memang kita tahu dah kan. Okey, and then saving formula dia apa? Saving daripada pendapatan kita. Katakan pendapatan kita dekat sini 300. Okey, 300 pendapatan. Kita punya penggunaan kita berapa? So kita gantikan lah. Kita ganti nilai Y kita ni 300 ke dalam equation kita yang ni. Yang tadi ni kan, YD ni. So kita dapat 200.5. So nak dapatkan nilai saving, kita ambil 300. So kita ambil 200.5, tolakkan dengan 300, kita akan dapat negatif 50. YD. Oh, betul lah, YD tu tak C. YD. Mana YD? YD tu tak C. 200 tolak dengan 250, kita akan dapat negatif 50. Okay. So katakan untuk activity expenditure ke, ingat formula dia AE sama dengan C plus R plus G. Okay, tapi kalau diberi import export, kena plus import export lah. Plus export minus import. So macam tu. Okay. And then ada unplanned inventory change. Kita ambil nilai Y tadi, kita tolakkan dengan C plus I plus C. Maksudnya kat sini nilai income kita tadi ni tolakkan dengan AE tadi, kita akan dapat negatif ke positif ke atau sama dengan kosong. Okay. So nak tahu dia adalah keseimbangan ke tak, macam yang saya cakap sebelum ni, nilai dia dekat Y tolak C plus I plus C ni mesti sama dengan kosong. Bila dia kosong, automatik dia adalah equilibrium ataupun keseimbangan ataupun bersilang tadi. Okay. So biasanya dekat atas tadi, kalau nilai negatif, kita tengok pada pendapatan 300, 500, negatif 100, nilai dia adalah negatif kan. Negatif 150, negatif 100, negatif 50. Pada ketika itu, kita punya keseimbangan kita berada di bawah daripada keseimbangan. Okey, tapi kalau nilai yang positif, maksudnya dia lebih daripada nilai 900 tadi. Dia maksudnya untuk dicapai keseimbangan, kita perlu katakan nilai keseimbangan kita kurang, macam cakap jadi keseimbangan kita 900. Katakan nilai yang kita dapat ni negatif 150, negatif 100 dan negatif 50 kan. Maksudnya dia berada di bawah daripada 900. So untuk kita capai keseimbangan, kita perlu tingkatkan penggunaan output. Kita tingkatkan output. Okay, tapi katakan nilai ni tadi lebih daripada 900, itu 1100, 1300, 1500 ataupun kita kata nilai tu positif ni, kita nak capai keseimbangan. Kat sini ada 30 kan, 300. Nak capai keseimbangan kita kena kurangkan output. Sebab tu nilai kat sini dia tulis, kat tepi ni kita tulis output meningkat ataupun output jatuh. Sebab untuk capai keseimbangan, kita kena ambil tindakan yang ini. Okay, ni kalau kita bikin graf sekiranya. Okay. Okay, so boleh ikut kan? Okay, ni makin tanya sama dengan tadi. Ini sama, jangan tengok.
Okey, so berkaitan dengan federal budget. Okey, just ni pengetahuan dia lah. Okey, federal budget tu apa? Dia memang dia ada kaitan dengan dasar fiskal. Dia lebih kepada perbelanjaan kerajaan untuk macam contohnya kan kalau kerajaan nak stabilkan badan ekonomi, kita cakap tadi sama ada dia laksanakan polisi fiskal ataupun polisi kewangan. So sekarang ni kita nampak kerajaan cuba untuk stabilkan ekonomi melalui polisi kewangan sebab dia naikkan kadar OPR. Okey, tapi katakan kerajaan nak stabilkan ekonomi menggunakan fiskal polisi, dia akan melakukan perbelanjaan kerajaan. Okey, perbelanjaan kerajaan mungkin dia beri subsidi, dibanyakkan diberi subsidi ataupun dia naikkan cukai. Naikkan cukai itu pun ada salah satu kesan juga pada fiskal punya apa nama? Kita punya apa? Saya cakap dia memang akan memberi kesan kepada ekonomi kita. Kalau kerajaan naikkan cukai, kita kena bayar banyak kan untuk dapatkan barang. So, agak-agak baik ke tak sebenarnya? Memang kita sebagai pemuda memang Doktor, yang PowerPoint tu doktor ada share full screen ke? Sebab yang di rumah kita tak nampak yang full screen untuk PowerPoint slide. ni nampak tak? Sekarang boleh? Okay. So, kiranya kalau katakan government nak melaksanakan cukai. Okay. Sekarang kita dari segi cukai, bila kerajaan tingkatkan cukai, kita akan terkesan. Okay. Tapi kita terkesan tapi sebenarnya agak-agak terbaik untuk ekonomi atau tak? Dari segi ekonomi, baik sebab kita ke arah pemulihan ekonomi. So, bila kita pulih, negara ekonomi kita semakin pulih, so kita akan tarik investment asing untuk masuk ke Malaysia. Macam, okay, so sekarang ni katakan kerajaan campur tangan dengan ekonomi. So ekonomi kita dah stabil. So investment, okay, contohnya daripada US, daripada China, daripada London, semua akan datang ke Malaysia sebab dia orang ni nak invest, dia orang tahu ekonomi kita dah makin stabil. Tapi kalau tak ada campur tangan kerajaan, ekonomi kita tu makin down, hukum pun takkan masuk. Dia akan masuk pun dia tahu dia akan kemungkinan besar akan rugi. Okay, so pentingnya campur tangan kerajaan dalam polisi. Okey lah semua? Okay, so setakat ni nota memang saya dah masukkan sehingga bab 5. Okay, so untuk kelas memang saya pick up yang penting-penting lah sebab dalam nota ni kalau nak tanya semua dia ambil masa sikit lah. Dan saya bukan tak datang semua, boleh datang semua, cuma saya risau sebab PO semua kebanyakan tak ada basic ekonomi kan. Takut nanti keliru mana satu. So baik saya tunggu benda yang kita rasa penting dan kita rasa macam benda tu okey lah bantu. Okay. So untuk itu actually saya kena PKL. Okay. So saya akan bagi latihan boleh? Latihan tu dikira tutorial 2. Tapi tak ada masalah kalau ada soalan, just message saya, tak ada masalah. Saya akan reply bila saya free, saya akan reply on the spot. Kalau waktu message tu saya tengah free, saya akan reply on the spot lah. Okay. So latihan saya akan bagi, okay, latihan tutorial lah, maksudnya tu ada markup tutorial. Betul sana tolak tepi dulu. Okay, maksudnya macam kita buat, kita hantar. Saya akan check nanti. Okay, so kalau perlu kita akan pergi sekarang kelas lah. Jawapan dia. Okay, so yang pertama hantar sebab itu dikira markup. Okay, nanti saya akan bagi terbalik. Saya buka sehingga bila kena hantar. Okay. Dan tutorial tu untuk bab 4 dan 5. Sebab dia didik kan, 4 dengan 5 dia didik. So saya akan buat tutorial gabung sekali lah 4 dengan 5. Okay, so ada soalan tak setakat ni? Jangan risau bab kita ada lagi 2 bab. Dan bab sebenarnya bab untuk makro ni sehingga bab 7 saja waktu kita tengok bab 5 dia kan. Bab 5 kan tengok kan. Sebenarnya kita 7 bab saja. 2 bab lagi sebenarnya sekejap saja. Tak banyak pun tak sentuh. Okay, so saya rasa memang kita mungkin boleh habis awal sebelum minggu ke-14. Okay. So nanti kita tengok macam mana. Kalau kita boleh habis kat awal, mungkin minggu 13 ke, mungkin minggu 14 kita tak ada kelas nanti. Okay, sebab memang tak banyak topik. Bab 5, 6 dengan 7 tu dalam kurang lebih 10 slide setiap bab.
Okay, so kalau tak ada soalan, kita stop kelas kita di sini. Esok saya akan masukkan latihan. Dah boleh buat, kalau tak ada soalan, boleh tanya saya. Doctor, for the submission of group assignment, right, Doctor haven't create a place to let us submit the video. So later on, Doctor will create a place, right? Ni, space nak letak video untuk assignment. Oh, untuk assignment. Tempat dekat email tu. Okey, nanti saya buka besok, saya buka sekali lah. Lang. Ataupun sekejap lagi kalau saya buka, saya buka siap. Okey, untuk ini minggu 13 kan? Untuk video ni minggu 13 kan? Tak apa, nanti saya nak kena buat notes tu sampai minggu ke-13 sebelum video. Okey. Okay, boleh nanti saya buka. Okey, so ada soalan lagi tak? Doktor, untuk yang markah exam tu doktor akan re-upload balik ke? Markah exam saya akan bagi last sekali masa kita kirimah. Saya cuba untuk bagi minggu 14. Sebab apa? Sebab dapat tengok markah tu sebenarnya. Jawapan salah banyak. Sebab saya kena check balik semula. Sebab sistem bila dia shuffle, ada yang lain. Okay, so saya memang check satu. So memang take time. Saya akan keluar terus sekali dengan markah kelima. So jangan risau. Tapi kelima tu saya tak akan keluar exam berapa, saya tak akan keluar macam tu. Saya akan keluar total sekali. Sebab apa? Bila kalau saya keluar exam berapa, markah assignment berapa, dia akan issue ni. Sebab, sebelum tu saya bagi tahu sebelum kita tamatkan kelas. Untuk assignment individu, markah by individu. Untuk assignment berkumpulan, dia ada juga portion untuk individu juga tahu. Sebab tu saya suruh setiap kumpulan. Contohnya satu tajuk tu, kita ada setiap kumpulan kan kena tulis satu tajuk kan? Betul tak? Dia akan ada portion sedikit untuk individu. Pada form 15, mungkin 5 markah untuk individu, 10 markah tu kumpulan. So mungkin akan ada sedikit perbezaan dekat situ. Ialah sebab kadang-kadang mungkin yang individu yang A, dia tak buat sebaik dia tak buat sebaca mana yang di kawan yang B tu. So tak fair lah untuk yang B tu mungkin dia buat banyak, dia buat okey, tiba-tiba yang A ni dia dapat markah yang tinggi. Betul tak? So kita kena tinggi lah, kena ada juga dekat situ. Tapi tak banyak lah perbezaan. Cuma saya tak berani nak tunjuk semua by 4 tu sebab nanti saya tahu akan jadi isu. Sebab sebelum ni pun jadi isu. Bila jadi isu, saya berhenti lah. Sebenarnya saya berhenti sebab saya rasa mungkin ada macam katakan tutorial. Mungkin dia paste, mungkin dia bincang kawan dia. Kita tak tahu benda yang berlaku. Mungkin dia tak buat tapi kawan dia terus submit untuk dia. Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku. So saya decide untuk keluarkan kelimat terus. Okay. So jangan risau, insyaAllah kelimat. Setakat ni saya tengok exam, okay. Dan saya pun tengah maki balik semula. So memang ambil masa lah sebab saya kena lupa satu. Okay. So memang take time sikit lah. Dan saya cubalah untuk keluarkan kelimat kalau boleh pada week 14. Okay. Okey, doktor. Banyak untuk due date assignment. Okay, so tak ada apa-apa, kita jumpa esok saya masukkan latihan. So kita jumpa minggu depan. Sorry. Okay, sorry. Unit assignment. Saya katakan saya masukkan minggu ke 13 kan? Minggu ke 13, kalau saya tak bagi full due date, biasanya hari Sabtu. Fix of 13. So esoknya 14, saya tak tahu lah. Macam tu. Okay, kalau saya tak bagi due date yang saya cerita dah, saya biasanya sampai satu lah saya akan buka. Okay. Okay, ada soalan lagi? So kalau tak ada, kita tamatkan di sini. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, doktor. Doctor. Thank you, Doktor.